أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hadis ni panjang, jadi saya baca terjemahan saja. Riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seseorang mukmin lalu menutupinya. Allah mendekatkan seorang mukmin daripada mahsyar kelak lalu menutupinya. Akan diturunkan baginya sutrah. Maksudnya bila Allah panggil seorang mukmin dekat untuk dihisab, lalu Allah turunkan sutrah untuk menutup, menghalang daripada manusia lain untuk melihat dia. Maksudnya ketika dihisab dia dengan Allah sahaja. Allahu Akbar. Lalu Allah berfirman, ingatkah kamu dengan dosa ini? Maksudnya Allah bertanya kepada dia, ingatkah kamu akan dosa kamu ini? Lalu ia menjawab, ya wahai Tuhanku, ya aku ingat wahai Tuhanku. Allah terus menyebutkan semua dosa-dosanya, sehingga orang itu terus menyangka di dalam hati bahawa ia pasti celaka. Setelah itu Allah berfirman yang bermaksud, aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia, dan pada hari ini aku mengampunkannya. Lalu diberikan kepadanya buku kebaikannya. Subhanallah. Ini golongan yang pertama, iaitu golongan yang mana ketika dihisab oleh Allah, dia dijaga aibnya, tidak dilihat oleh manusia yang lain. Siapakah golongan ini? Golongan yang menjaga aib manusia yang lain ketika hidup di dunia. Ini antara perkara yang jarang kita ingatkan kepada ahli keluarga. Dan hari ini yang menyedihkan, banyak isteri buka aib suami atas dasar meluah perasaan. Dan bahaya sangat luah perasaan ini akan berlaku bila Allah turunkan ujian dalam rumah tangga. Bila dia rasa sedih, kecewa dengan suaminya, lalu dia perlu cari seseorang untuk mendengar. Dan dia cerita bukan sebab apa, bukan nak cari jalan penyelesaian, tapi sekadar nak luah perasaan. Tapi kalau nak cari jalan penyelesaian, ia dibenarkan. Itu pun tidak boleh buka semua aib, supaya tak jadi isteri yang kufur dengan nikmat. Sebab ketika diuji, jangan lupa saat-saat nikmat, saat bahagia, saat gembira. Mesti pada suami itu ada kebaikan, takkan semuanya keburukan belaka. Dan bahayanya yang disebut dalam hadis Nabi SAW, bila wanita bertanya, muslimah bertanya, ya Rasulullah, apakah sebab seorang wanita itu masuk ke dalam neraka? Lalu Rasulullah menjawab, iaitu mereka menyakiti hati suaminya dengan lidah mereka, dan mereka tidak mensyukuri suaminya. Kemudian yang ketiga Nabi sebut, seseorang wanita itu apabila dia tidak menyukai sesuatu terhadap suaminya, dia boleh melupakan segala kebaikan suami. Minta maaflah kalau saya sebut tentang wanita je, nanti kita sebut pasal lelaki juga. Sebab dulu saya kerja perunding cara rumah tangga masa di JAKIM, di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dulu. Saya perhatikan hadis Nabi ini memang betul, memang benar. Dan saya melihat bagaimana wanita yang tabah, yang kuat, lalu diuji oleh Allah, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang sangat merugikan diri sendiri. Contoh, wanita datang, ustazah, saya menderita dengan suami saya 30 tahun. Hidup saya menderita. Saya dah tak boleh tahan dah. Kalau ustazah tahu cerita saya, cerita panjang-panjang. Saya pun tak larat nak dengar juga. Kemudian saya tanya dia, puan, minta maaf puan, ustazah kena dengar cerita saya bermula daripada tahun pertama saya nikah lagi. Kadang orang nak cerita masalah, dia nak flashback balik tu jauh. Dia nak suruh kita faham betapa dia menderita. Kemudian saya akan tanya beberapa soalan. Minta maaf puan kalau soalan ni macam lain sikit, lari daripada topik puan. Suami puan pernah tak ajak puan pergi makan kat kedai makan? Pernah. Suami puan pernah tak bagi duit belanja? Adalah. Suami pernah belikan baju? Ada. Pernah tak bawa pergi jalan-jalan? Ada. Pernah tak bawa balik kuah pisang? Banyaklah. Lepas tu saya tanya, puan, tadi puan cakap menderita sepanjang 30 tahun, macam tak pernah langsung ada bahagia, macam tak ada kebaikan langsung, macam hari-hari tu buruk-buruk. Tak adalah macam tu ustazah, ibarat saja tadi tu.
Jadi saya kata bahaya puan. Ini hadis Nabi sebut. Dia antara ciri-ciri wanita neraka, ahli neraka. Wanita dicampakkan ke dalam neraka apabila dia tak suka tentang suaminya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak mempunyai ciri-ciri wanita ahli neraka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membuka aibnya di dunia, membuka aib saudaranya di dunia, Allah akan buka aibnya di dunia dan juga di akhirat. Walaupun dia melakukan maksiat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hari ini kadang-kadang isteri buka aib suami dengan anak. Cerita tentang keburukan ayah dia dengan anak, sampai anak boleh berdendam dan benci pada ayah. Saya jumpa banyak kisah yang real begini berlaku dalam kehidupan. Yang mana mengadu sekian, anak bagi warning dekat bapa. Bapa jangan buat dengan mak macam tu lagi. Bila bapa dah terasa hilang redha. Sebab redha bukan ibu saja, kita perlu dapat redha ibu dan ayah kedua-duanya. Sebab apa? Seorang ibu kalau dia kecil hati dengan bapa anak dia, suami dia lah kan, dia rasa anaklah tempat mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mak, kenapa lain macam je suara? Yelah, ni cerita pasal bapak kau ni. Mak dah tak tahan dah kalau kau tahu ni cerita-cerita keburukan. Padahal adalah sikit yang dia tak suka. Bila dia dah buka aib suaminya dengan anak pun perlu dirahsiakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Hebat kan? Sehebat seorang ibu yang salihah sebenarnya sepatutnya dia tutup. Walaupun anak bukan orang lain. Ada orang tanya saya, "Ustazah, takkanlah dengan anak pun tak boleh? Kena rahsia ke?" Itulah ujian kita ibu-ibu sekalian. Sebab yang suka bercerita minta maaf biasanya orang perempuan. Jarang pula ayah nelipon nak ngadu-ngadu dengan anak. Macam pelik orang lelaki telefon anak nak mengadu. Sebab itu kita kena beringat, aib saudara kita kena jaga, apatah lagi qarabah, iaitu ahli keluarga yang terdekat.